إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. Baik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirra. Bahawasanya Jumaat yang berbilang-bilang di dalam Mesir kerana sukar berhimpun, maka disunat mengulangi zuhur. Tiada penceraian tertib dan ma'iyah kerana sahnya bagi sekalian dengan sawiyah. Maka jika lebih daripada hajat barang yang zadakat, batalnya sangat nyata fal ya'tamid, bercampur Arab. Dan wajib akan zuhur atas seumpamanya man yang tiada mengetahui dari orang yang permulaan fa'laman, dan tertegah sembahyang zuhur daripada tiap-tiap ahad jika ada Jumaatnya itu tinggal dengan barat. Dan tiap-tiap ini sebenarnya memberi faedah oleh Syekh Ramli daripada asal fatwanya, dan inilah mahalli. Intaha sekalian kalam Syekh Mudabi dalam Hasyiat Tahrir Syarah Tanqihul Lubab Abi Zur'ah. Bahawasanya Jumaat yang berbilang di dalam Mesir, di negeri Mesir banyak masjid-masjid dibuat, ya. Satu karya itu berbilang, sebab asal kita tidak boleh berbilang Jumaat dalam satu karya, tak boleh, kecuali ada hajat, sebab masjid tak muat, itu boleh. Itu asal telah dibahas dulu. Cuma ada satu kaul syadid yang anggap ketat, dia kata tak boleh. Macam mana sampai pun tak boleh juga. Dia pendapat tapi tak kuat. Yang kuat kata kalau sekiranya berhajat, dua kena buat dua lah. Kalau tak muat juga, tiga lah, tak apa. Kerana sukar berhimpun, jadi berbilang itu dengan sebab sukar berhimpun, maka disunatkan mengulangi zuhur. Mana sunat mengulangi zuhur bagi sebagaimana dibahas dulu, iaitulah yang kemudian. Kalau diperlu dua, maka dua Jumaat dalam satu karya itu, yang mana dulu itu tak ada ulang lagi dah, bahkan haram diulang sebab sah dia ijma', ittifaq ulama. Adapun yang kemudian itu, maka jamhur menyatakan sah sebab darurah, sempat tak muat. Tapi ada pendapat kata tak boleh. Jadi meraihkan pendapat itu, sunat diulang zuhur, ya, itu maknanya. Tiada penceraian tertib dan ma'iyah, mana tidak ada penceraian masalah tertib, siapa dulu siapa kendian atau siapa serentak ke, itu tak ada masalah sekiranya ada hajat, kerana sahnya bagi sekalian dengan sawiyah, ya, kerana semua itu sah dengan sawiyah bersamaan, tak ada masalah. Maka jika lebih daripada hajat barang yang zat maka jika lebih daripada hajat barang yang zat dan tambah, sesungguhnya qad batalat, sangat nyata fal ya'tamid, hendaklah kamu berpegang. Mana kalau lebih daripada kadar hajat, masjid tu perlu dua je, sebab orang dah ramai buat dua, dia bagi buat tiga, tu. Maka yang tiga tu maknanya apa? Tidak sah, sebab dia menambah, tidak maknanya kepada keperluan dia. Kemudian wajib zuhur atas seumpama man mereka yang tiada mengetahui daripada orang yang permulaan fa'laman, dan ketahui oleh kamu. Kalau sekiranya dalam keadaan tadi dia tahu siapa dulu, maka dia buat zuhur balik. Dan tertegas sembahyang zuhur di tiap-tiap ahad tidak seorang jika ada jamaknya, Jumaatnya itu tinggal dalam balad, mana dalam negeri kampung tadi, tak ada ulang lagi dah. Kalau dia dah buat, dah sah. Dan tiap-tiap mana zuhur, mana asal Jumaat bukan ganti zuhur, dia adalah khas, ya.
maka ada dasar tak perlu ulang zuhur lagi, kecuali beberapa masalah yang lepas dulu. Dan tiap-tiap ini yang memberikan faedah oleh Syekh Ramli dalam asal fatwanya, dan inilah mahal di tempat ini. Intah habis kalam Syekh Mudabi dalam Hasyiah Tahrir. Dan faedatan satu faedah kata Syekh Jamal pada hasyiahnya atas Fathul Wahab, ya, kitab Fathul Wahab, kitab besar ni. Tahrir pun besar tu, Fathul Wahab lagi besar daripada kitab yang payah. Kalau pondok boleh baca Fathul Wahab tu, okey tu, ya. Memang kalau mengaji Fathul Wahab ni, kata tuan guru saya macam berjalan dalam becak. Dalam becak tu dia jalan laju. Pijak sini tergekat, dia kena perlahan-perlahan. Sebab apa? Ibarat dia tu payah, ya. Kadang dia punya ataf tu 3-4 muka surat lagi. Dia ada akhas, ada a'am, macam-macam. Itu karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar ni, wali besar, alim bayan syariah wal haqiqah. Tapi dia pelik, dia belajar, mula start belajar umur 40 tahun. Pondok surat ada tutup bangka nak belajar, kan. Tapi akhirnya jadi wali besar, ulama besar, Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kita di Fathul Wahab. Dia syarah bagi apa? Manhaj. Manhaj tu maknanya dia ringkaskan daripada minhaj. Dia Minhajut Talibin, syarah bagi Syekh, kita bagi Imam An-Nawawi. Maka diringkaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari jadi manhaj. Manhaj disyarahkan mula. Dia ringkas betul disyarah balik, atau jadi Fathul Wahab. Faedah kata Syekh Jamal pada hasyiah atas Fathul Wahab, ditanya akan Syekh Ramli rahimallahu ta'ala daripada seorang laki-laki yang berkata, "Ya, kamu hai segala orang Syafi'i telah menyalahi kamu akan suruh Allah dan Rasulnya." Mana kamu orang Syafi'i tak kena ni dengan arahan Allah dan Rasul, kata. Sebab apa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan 5 sembahyang. Saya semayang, saya semalam 5 sembahyang. Dan kamu sembahyang 6 fardu, dengan kamu dirikan kemudian daripada Jumaat akan zuhur. Ya. Apa yang dijatuhkan hukum atas orang itu? Orang tanya, apa nak cerita hukum orang yang mengatakan, ya, Imam Syafi'i ini silap, dia kata 6 dalam fatwa sini, maknanya perjalanan Imam Syafi'i 6 sembahyang dalam satu waktu. Contoh yang tadilah, ya, bila berlaku Jumaat tadi, maknanya 2, dihajatkan 2, sebab tempat sudah tidak muat buat 2 masjid dalam satu qaryah. Maka yang kemudian takbiratul imam dia tadi tu, ya, takbiratul ihram imam antara 2 masjid tadi tu, yang dibuat dalam satu qaryah sebab ada hajat. Maka sunat bagi dia ulang zuhur, sunat. Maka kalau sunat ulang zuhur dah di 6 dia kata. Sedangkan sembahyang 5 waktu sehari semalam jadi 6 jadi ni. Ini tak betul, dia kata. Kenapa jawapan dia? Dia bertanya bagi Syekh Ramli. Apa jawapan Syekh Ramli? Dan katanya bahawasanya laki-laki itu dusta. Dia belum jawab, dia tembak kawan dulu. Ni kazib, bohong dia panggil. Mana dia kita tambah, kita tak menambah hukum. Jadi jawapan dia pertama, laki-laki itu bohong, dia panggil dusta. Lagi pula fajir, jahat. Lagi pula jahil. 3 dia kena. Dia belum jawab, dah kena sekil 3 kali dulu. Laki-laki ini dusta, fajir, jahil. Maka jika mengiktikadkan pada ulama Imam Syafi'i bahawasanya mereka itu mewajibkan 6 sembahyang dengan asar syar'i, orang itu kufur. Siapa mengatakan asal dia tidak ada arid, tidak ada sebab kedatangan, ya, asal memang sembahyang, dia kata 6 rakaat, 6 waktu, kufur orang tu, ya, jadi kafir dia. Sebab apa? Dia menolak ataupun mengingkari nas yang telah diijma'kan. Sembahyang 5 waktu, Rasulullah SAW Isra Mi'raj 50 jadi 5. Ni mana pergi pula 6. Kalau begitu dia etikad asal, kufur orang tu. Tapi yang jadi 6 sini pada zahir ni sebab apa? Ada sebab lain. Ada sebab lain. Sebab fiqah kita itulah, ya. Al-illa tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan maklul tu ikut, ada ilat ada maklul. Sekarang jadi 6 sebab apa? Apa ilat dia? Sebab dia ilat. Tu. Dan dilakukan atasnya segala hukum orang yang murtad wal ayazabillah. Kalau ada dalam mazhab Syafi'i berpegang semayang wajib 5 waktu, semayang wajib, ya, tiap-tiap hari saya semalam tu 6 waktu, maka orang tu murtad ini, ya, dia mengubah hukum. Dan jika tiada, yakni tiada mengiktikadkan mereka sebenarnya
ditakzirkan yang layak dengan kelakuan yang menegahkan baginya. Ditakzir tangkap orang tu. Dan seumpama daripada mengendarai umpama kebencian kelakuannya. Dan adalah kami tidak mengata dengan wajib 6 sembahyang. Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Dan tak ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan satu hari semalam sembahyang 6 waktu. Tak ada, semua 5 waktu. Dengan asal syarak maknanya. Dan sesungguhnya wajib mengulangi sembahyang zuhur apabila tiada kami ketahui terdahulu Jumaat yang sah. Bila makna tak tahu mana yang sah, itu kita ulang zuhur, bukan sebab menambah, tidak. Bukan sebab dah sah Jumaat tiba-tiba kita buat lagi zuhur, tak boleh. Dalam kampung tu tak perlu ada tambah masjid, cukup satu. Lepas sembahyang Jumaat kita buat sembahyang zuhur tu haram, tak boleh. Sebab Jumaat dah sah, apa lagi nak buat zuhur. Masalah tadi masalah bila berlaku kesempitan masjid, kemudian syarak luluskan buat sekadar hajat. Jadi bila sekadar hajat tiba-tiba dua-dua tak tahu mana dulu kundian, di situ baru dia datang hukum ni. Bukan maknanya hukum tu asal, bukan. Ini arid, benda yang baru datang sebab ada masalah mendatang. Kerana syarat pada kami bahawa jangan berbilang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berbilang Jumaat dalam satu negeri. Apa negeri sini makna satu kampung. Yang satu negeri kita faham, kita negeri Negeri Melaka, satu Jumaat, besar masjid, 5 ekar masjid. Kena buat 5 ekar masjid besar. Ini dalam kitab ni kalau mana negeri makna kampung. Melainkan dengan sekira-kira hajat jua. Dalam kampung dia tak muat, masjid boleh tampung 1000, orang dah 1800, mana nak bubuh kan? Dia kena buat masjid baru. Boleh, hukum dia boleh. Tapi tak boleh buat masjid kalau tak ada hajat. Dia semayang tu kampung masjid dia luas paruh lagi, dia pergi buat masjid yang lain. Siapa yang dahulu takbiratul ihram dia sah, yang lagi tu, yang kedua tu tak sah hukum, dia kena buat zuhur. Tu. Kemudian ada khilaf pada masalah kalau ada hajat dalam masjid tak muat, maka kena buat 2. Bila buat 2, dua-dua hukum dia sah, hukum muktamad, hukum sah. Cuma ada khilaf meraihkan pendapat ulama yang kata tak boleh juga buat 2. Maka siapa yang kemudian tu takbiratul ihram imam dia, sunat dia ulang zuhur, tu saja. Adapun kalau tak tahu mana dulu kendian, buat zuhur, tu yang timbul masalah tadi. Sebab dah tak tahu Jumaat tu sah tidak, maka buat zuhur. Bukan kita kata 6 waktu dalam satu hari, zuhur buat, berjumaat buat lagi, hanya ada. Tak ada fatwa dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang tu dipanggil apa? Dusta, fajir, jahil. Sebab tu kita masalah, kita nak hukum dan ada mantik dia, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai', kita nak hukum satu perkara, hukum tu dipanggil far', cabangan daripada tasawur. Mana kita kena nampak jelas baru boleh hukum. Sekarang dia tak jelas apa maksud dalam mazhab Syafi'i, tiba-tiba nak hukum tak betul, itu salah mungkin. Sebab kita kalau berdebat pun dalam ilmu munazarah dia kena apa? Tahrirul murad. Kita nak bahas perkataan orang kan, nak berdebat ni, kita jangan terjah kan makan tuan. Kena tanya dulu, kalam awak begini-gini apa maksud? Kalau dihurai maksud, kita tengok atas maksud bercanggah tak dengan syariat. Tak bercanggah, dah tak payah debat, habis kita. Kalau bercanggah baru kita bahas. Jangan terkejar kan. Dia terkejar dia, habis jawab dia. Sekarang dah habis kita bedah-bedah, kau tu senyap. Lepas tu dia dah. Kita kata dah, saya bukan maksud macam tu. Habis kita. Dia kata saya bukan maksud macam tu. Habis kita. Tombang kita. Dia sorak kita. Sebab jangan laju kan. Dan kita duru nafiskan lau khatarat li fi siwaki iradatun qadatu biriddati, kata Umar Faqid. Dia kata kalau sekiranya terlintas aku satu saat je lupa Tuhan, aku hukumkan dengan murtad. Dia bantai kita ni, apa kita ni bercanggah syariat, tak betul, mana ada lupa Tuhan murtad. Kalau tu habis orang murtad. Itu pejabat agama di situ, pejabat Mula Melaka dulu. Ada kawan sahabat saya, dia kerja, dia meninggal lah. Ustaz apa, Ustaz Yaakob, dia mengaji dengan Tunggu Haji Wahid. Bila budak-budak pejabat agama, Ustaz sekat tiang banyak. Mengaji tak habis. Syekh Muhammad Nafis wali besar. Apa kata Syekh Ustaz Yaakob, dia nak buat apa ni? Nak buat program dekat Pulau Upi. Dia nak bantai kitab Nurul Nafis. Ustaz Yaakob kata kau tengoklah muka kau cermin ni. Dia kata tak betul Ustaz. Ustaz kata kau faham tak makna tu? Murtad tu ada berapa bagi? Murtad lah. Kau tak faham lah kan? Murtad ada dua, satu murtad makam, satu murtad i'tikad. Ini bukan murtad i'tikad. Ini murtad makam daripada farqul tsani tuan farqul awal. Jantung pula, jantung lah bodoh orang ni. Tunggu batal program tu. Program nak bahas Durun Nabi kat Pulau Upi.
Ya, semua jadi batal. Mereka tak faham. Maksud itu bukan murtad yang kau faham. Mana ada nas kata lupa Tuhan murtad. Betul lah tu. Tapi murtad ni murtad makam. Murtad mana kembali. Daripada makam awal, makam ghafilin, dia naik makam orang yang hutu. Bila dia lalai, jatuh balik. Jatuh tu dia panggil ridah. Ridah makam, bukan ridah etikat. Faham ke tu? Oh macam tu. Macam tu lah. Bodoh kau nanti. Yang marah nanti. Sebab kena tahu dulu. Pernah dulu jadi satu kisah kan. Arwah Mufti Negeri Sembilan. Seorang datang jawab agama. JKK dia datang. Datuk, kampung saya ada ajaran sesat. Wah, itu kata geram. Apa sesat dia? Dia semayang subuh 3 rakaat. Wah, tu kata ni mesti sujud sejadah ni. Atuk pun tanya, hari apa? Hari Jumaat. Lagi dekat betul tu. Macam mana dia semayang? Dia baca surah panjang tu. Lepas tu dia sujud satu, dia bangun dah 1 rakaat. Itu bulan 1, bodoh. Kau ni bangang, kau pergi mengaji lagi. Itu sujud sejadah, bukan 3 rakaat. Oh macam tu pula. Bebal kau, Datuk dia garang macam bangang kau ni. Pergi balik dia. Yang sedap tu tu kata sesat. Kat kampung saya ada ajaran sesat. Oh senang nyesat kau. Kau tanyalah apa semayang kan. Macam-macam kan. Ini masalah ni. Ya, apa kata Syekh Ramli? Dia dusta, fajir, jahil. 3. Jadi mana ada dalam mazhab Syafi'i kata semayang satu hari semalam 6 waktu, 5 waktu je. Dan engkau ketahui bahawa tiap-tiap seorang bahawasanya ada di sana berbilang yang lebih daripada kadar hajat. Itu masalah dia. Pada ketika itu, maknanya kalau lebih pada kadar hajat dia 2, dia bantai buat 3 misalnya. Atau kadar hajat dalam masjid kena 3 masjid, orang ramai sangat, dia buat 4. Itu makna lebih daripada kadar hajat. Orang yang tiada mengetahui jatuh Jumaat dia, tiba-tiba dia tak tahu jatuh Jumaat dia, sebab sini makna kalau yang kemudian hukum ni apa? Tak sah. Sebab dia lebih kadar hajat. Kalau sekadar hajat 2 dibuat 2 tu tak ada masalah. Ya, mana ittifaq mengatakan sah, cuma ada khilaf sikit itu. Dia berbilang yang diiktibarkan. Nah saya wajib atasnya semayang zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat dia sendiri majhul, dia tak tahu, dia tak tahqiq sah. Kalau kita semayang dah tahu Jumaat kita memang sah, haram kita ulang zuhur. Pada masalah tak ada khilaf lagi kan. Semayang satu kampung, semayang dia satu masjid dia. Dah sah Jumaat. Lepas tu dibangun, ulang pada Jumaat. Sebab apa? Saya tak sedap lah banyak mak rempit. Dia baca betul tak ni? Itu tak ada. Itu tak ada dalam hukum kan. Ada macam tu. Dia lepas semayang Jumaat, dia buat semayang zuhur. Bila kita tanya sebab zuhur, rasa tak sedap lah kata. Tak sedap apa? Dia syarat 40 misi yang kamil. Mana bacaan dia semua rukun qauli fi'li semua sah betul. Barulah sah Jumaat. Sekarang kita tengok udak ya ke tidak ni. Kalau kau rasa ya ke tidak, engkau tidak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat. Takbiratul ihram Jumaat kita angkat sebab kita dah yakin semua cukup. Sekarang kau rasa tak cukup, kau pergi angkat apa? Tu salah kau. Tak betul, tak ada kaedah lepas tu bulan Jumaat. Sebab apa? Kononnya apa? Ikhtiyat. Tu tak ada ikhtiyat, tu kena piat ni. Kau jahil tak betul tu. Habis nak selesai macam mana? Pergi tangkap dalam 40. Katakanlah tu masjid tu ya ada 40 orang mengangam. Jadi dia tak sedap budak-budak ada berpin, dia baca betul tidak? Apa tugas kita tu JKK apa nama tu AJK masjid tu pergi tangkap. Berapa orang dia? 10 orang. Engkau pegang suruh 4 orang. Ya, seminggu selesai. Engkau mesti 4 orang. Test baca Fatihah betul kan? Baca dia punya tahiyat punya betul kan? Dah minggu lepas tak ada masalah lagi dah. Clear. Kan? Bukan kau tak sedap-sedap tu kau ulang. Tak sedap ulang, tak ada hukum. Ya tak ada hukum kita semula ulang zuhur dengan sebab rasa tak apa sedap. Kau ingat kuih apam pun sedap-sedap ni. Ya, jadi maknanya apa? Dia kena masuk kalau situ dia tak boleh angkat takbir. Kalau dia tak yakin Jumaat dia cukup syarat, dia tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat. Dia tak boleh angkat. Mana kita angkat takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah yakin makmum semua cukup angka, cukup bilangan, cukup syarat. Ini dia tak cukup syarat, dia angkat lepas tu petikai belakang. Tak betul. Itu tak ada kaedah fiqh macam tu. Dan lagi katanya situ yang adalah dia seperti mana bagaimana dia yang adalah ia seperti itu bahawa ia seolah-olah ia semayang Jumaat, yakni daripada permulaannya, ya, sebab dia kena ulang balik sebab zuhur tadi Jumaat dia tak sah, dia kena buat zuhur. Dan lagi katanya dan sunat kita dahulukan pada ketika harus berbilang Jumaat.
Satu tempat tu boleh berbilang sebab dah ramai sangat. Okey, buat 2 tempat misalnya dia. Maka sunat kita dahulukan pada ketika harus berbilang jemaah itu kerana apa? Hajat pergi kepada masjid yang imamnya afdal. Kemudian orang yang adalah masjid ni itu yang terdahulu. Kalau ada 2 masjid ni, kita pilih mana? Cari imam yang afdal. Imam tu orang yang alim, imam tu ahli war'i misalnya, orang yang pada susunan imam dia lebih afdal. Ya. Kemudian cari pula masjid mana biasa semayang dulu. Masjid ni biasa dia semayang dulu, kita pergi tempat dulu. Kemudian orang yang tempatnya terlebih hampir, kemudian orang yang perhimpunannya lebih banyak. Sebab semayang berjemaah dia ada 2 kaedah. Ya, 2 sudut. Satu dipanggil kamman, satu kaifan. Ya, kalau semayang jemaah dia ada kamman dengan kaif. Kalau kaif maknanya keadaan imam. Kalau imam tu ulama besar, wali besar, orang hebat kan. Dengan imam dia berteksi je, tak apa. Sah mayang dia tak ada apa, tapi yang lebih afdal. Ya, itu kaifan dia panggil. Kalau kamman mana angka. Ya, semayang masjid ni angka dia semayang kita tengok ada 800 orang. Yang sini 200 orang je, cari yang lebih ramai. Ya, tu kalau Jumaat yang telah diharuskan boleh buat berbilang sebab tak muat. Cari yang macam tu. Itu lebih afdal, ya. Begitu juga semayang biasa. Satu kampung tu ada 3 surau. Semayang 3-3 semayang jemaah. Yang ni ada 50 orang, yang ni ada 60, yang ni ada 70. Pergi cari ke 70. Sebab lagi ramai angka lebih besar fal. Itu ni sebab kaif panggil, ya. Kemudian katanya, dan sengaja daripada surah mana rupa masalah yang harus berbilang jemaat, boleh satu tempat buat 2 jemaat pada satu negeri, iaitulah jauh tepi negerinya dengan sekira-kira hasillah masyakkah pergi pada yang tiada diihtimalkan pada adat, kerana bahawasanya gugur fardu jemaat, ya, pergi semayang jemaat yang jauh tempatnya. Itu boleh. Tempat ni katakan kampung tu luas sangat, dalam hutan tu. Tempat di semayang Jumaat sini ni dengan sempat, tapi satu kampung. Tapi kampung sana buat Jumaat, kalau di azan sini tak dengar. Syarat malam Jumaat mesti dengar azan. Kalau di dalam hutan tak dengar azan, tak wajib Jumaat. Tiba situ dia buat Jumaat juga. Itu boleh. Ya, itu tak apa. Dan setengahnya yang harus berbilang Jumaat lagi pada satu negeri atau kampung ialah apa? Jatuh perkelahian antara 2 tepi negeri. Ya, orang negeri ni dengan negeri ni bergaduh dia. Kalau dia semayang sekali ni memang dia takik ya. Contoh dia bergaduh, ketika itu saya nak luruskan. Dia buat asing-asing. Dan jika tiada masyakkah sekalipun, dia tak ada jauh sangat. Ya, tu. Dan atasnya kelakuan harus berbilang, dikarau kurang bilangan-bilangan dengan satu pihaknya daripada 40 orang yang dimuktabarkan tiada wajib atas mereka Jumaat. Tapi kalau tempat tu ada kurang 40, tak payah Jumaat lah. Bahasa Jumaat dalam 40 kaul muktamad. Atau kurang pada 2 tepi negeri, ya, di sepadan negeri tersebut itu tiap-tiap satu masjid tiada sampai bilangannya Jumaat yang diiktibarkan dia. Dia bergaduh tak jantung. Kalau jantung boleh buat Jumaat ni. Yang sini ada 30, sana 30. Yang dua-dua tak cukup. Ya. Atau negeri, mana saya tiada wajib Jumaat atas tepi negeri itu, intaha Syekh Barmawi. Dan demikian lagi disebutkan masalah ini pada kitab yang tersebut itu. Dan dengan jumlah kesimpulan bahawasanya berbilang Jumaat pada satu negeri tidak harus atas kaul yang dimuktamadkan oleh Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i dan Syekhul Islam Syekh Ibn Hajar dan Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam Syekh Zakaria Ansari dan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Semua sepakat tu tak boleh berbilang Jumaat dalam satu negeri kecuali ada hajat tadi. Melainkan apabila banyak orang yang sembahyang mana masjid tak boleh menampung, dan sukarlah berhimpun pada suatu tempat, maka ketika itu harus berbilang. Bilang pun sekira-kira hajat. Mana kalau diperlu 2 lah. Kalau 2 pun tak cukup, perlu 3. 3 je lah. Dan dengan dialah telah memfatwa oleh Al-Muzani di Mesir. Muzani apa? Anak murid kanan Imam Syafi'i, ada 4 yang menyebar luaskan. Tarik kita sekarang tarik Muzani kan, Malaysia belah sini tarik Muzani, kemudian Imam Buaiti, Rabi' Al-Jizi dan Rabi' Al-Muradi. Tempat yang bertanggungjawab menyebar luaskan mazhab Imam Syafi'i. Ya, Al-Muzani, Al-Buaiti, Imam Buaiti. Kemudian Rabi' Al-Jizi dengan Rabi' Al-Muradi. Lepas tarik kita ni tarik Muzani.
ya Fathul Wahab apa semua tu diambil daripada situ, daripada Imam Nawawi punya kitab yang terkenal apa dia, Minhajut Talibin. Maka disyarahkan dia oleh banyak ulama besar kita. Di antara dia apa, Ibnu Hajar. Maka timbul kita apa, Tuhfah. Syekh Ramli, ya, nama kita dia Nihayah, ya, itu. Dan yang lain banyak lagi lah. Melainkan apabila banyak orang yang sembahyang, ya, dan sukarlah berhimpun pada suatu tempat, maka diharuskan berbilang sekira-kira hajat dua. Dan dengan inilah tempat telah memfatwa oleh Imam Muzani di Mesir tatkala sesak manusia pada berhimpun pada Masjid Atik, mana masjid lama dah tak muat dah. Orang dah ramai ketika itu, buatlah masjid lain. Dan kata kial tiada harus berbilang Jumaat pada satu negeri, melainkan jika ada menyelangi antara keduanya sungai yang besar. Abang boleh bilang, kalau tak ada, duduk situ lah gitu. Dan antara dua tepi jadi, maka adalah terkala itu adalah antara dua tepi sungai seperti dua negeri seolah pisah. Maka harus didirikan pada tiap-tiap sebelah pihak satu tepi sungai dan didirikan Jumaat. Kalau pan sungai macam mana kita, Sungai Pahang kan. Jadi di belah tu Sungai Pahang tu macam ada dua kampung. Katakanlah tu kampung tu sama, kampung sini kampung satu nama. Tapi kalau kena di belah sungai besar, dah kira macam dua kampung, bolehlah dia kata. Itu satu kil. Itu qala ba'duhum, kata setengah fuqaha. Tapi yang muktamad tadi satu je lah, kecuali ada tak muat, barulah dia boleh buat dua. Habis. Dan kata kil tiada harus berbilang Jumaat pada satu negeri, dua Jumaat, melainkan ada dalam negeri itu dua dusun yang berbilang. Ya, satu kampung tapi dusun-dusun tu berbilang. Ya. Yang bercerai-cerai. Dia banyak bercerai ni kalau mana? Ya, parit banyak air di sana, parit jauh, parit tempat tambah macam parit lagi. Lama terkejut masuk parit. Dan yang berbilang, ya, rumahnya sekira-kira bersatu tempat buang sampah atau sama tempat dikira ni. Tempat buang sampah sama. Kalau taman lah kan, sama tempat. Sama tempat permainan kanak-kanak setempat, ada lagi satu tu. Dan berkhabar pada malam, ada tempat diborak malam dan berpinjam setengah ke setengah sekalipun. Haruslah berbilang Jumaat pada tiap-tiap dusun. Maka jikalau ada dua dusun iaitu berjauh-jauhan dan ada di dalamnya bilang-bilang Jumaat serta syaratnya yang dimuktabarkan, dia wajib tiap-tiap satu dusun mendirikan Jumaat. Itu boleh di Jumaat lah. Dan ala dhabit, mana catatan dia jauhnya ketiadaan bersamaan pada, ya, murafiq, yakni pada mengambil kemudahan seperti tempat permainan tadilah. Dia satu dusun tapi dusun dah banyak tu kampung tu. Tempat mainan lain-lain, tempat buang sampah pun lain-lain kan. Maknanya menunjukkan mereka tu ada maknanya kawasan lain. Dan buang abu, buang sampah, ya, dan nadi, yakni tempat apa, duduk berkhabar-khabar. Dan ketiadaan berpinjam-pinjam, mana itu menunjukkan dia mana tidak satu. Inilah had jauh, maka dihukumkan di dusun berlainan asing sendirinya, maka dia boleh buat Jumaat. Dan jika tiada demikian itu, maka dihukumkan beberapa dusun ke dusun yang satu. Bila dihukum dusun satu, tiada harus berbilang Jumaat. Satu dusun itu tempat mainan satu, tempat buang sampah pun satu. Di mana dia kira satu dusun, mana kena buat Jumaat satu sajalah. Dan wajib berhimpun tu kalau begitu keadaan dia pada satu tempat, mendirikan mereka akan Jumaat. Inilah kaul yang muktamad dari Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, dan mengikut akan dia oleh Imam Nawawi, ya, ini yang fatwa atau tadi mustahid dan tarjih, kemudian di fatwa. Sebab kita dalam mazhab ada tiga, Syafi'i fiqh paling luas, ya, ada mustahid mutlak atau Imam Syafi'i sendiri. Pernah ada mustahid, maknanya tarjih, mentarjihkan kalam Syafi'i, itu Imam Nawawi dan Rafi'i. Kemudian kalam yang Rafi'i pula dipatwakan oleh Ibn Hajar, ya, dan Syekh Ramli. Tiga, ada apa, mujtahid, ya, mujtahid mutlak, manis tambah tabi kawaidi, mereka istimbat hukum dengan kaedah dia sendiri. Kalau mujtahid maknanya tarjih, maknanya manis tambah tabi kawaidi imamihi, dia istimbat tapi pakai kaedah imam dia. Bila setelah dipatwa, ditarjih, maka difatwakan, ya, oleh Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Itu tiga lapis kan. Syafi'i fiqh luas kan. Bersalahan kaul pula kil yang dahulu harus berbilang Jumaat, manakala dinamakan berbilang dusun dia. Jikalau berhubung sekalipun, maka kaul ini dhaifun, kaul yang tak kuat. Seperti yang dahulu, iaitulah menyelangi antara sungai luas, menyelangi dengan menyendangi, menyelangi.
Habis tu. Kemudian dia kata maka sebab bersalahan akwal bahawasanya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu masuk ia ke Baghdad ila akhirah. Wallahu a'lam.